Salam sejahtera, salam digayaku demi ilmu dan dharma. Video ini adalah tentang video dokumentari falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Dalam video dokumenter ini akan mengupas tentang hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Flomina binti Rumane sebagai penyunting dan akan mengupas tentang pendidikan pondok sebagai panduan pembentukan nilai moral dan rohani dalam membentuk insan yang seimbang. Divian Aloysius sebagai videografer dan akan mengupas tentang TVET sebagai inspirasi falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Seterusnya, Jess Angelica Shamri yang akan mengupas tentang pengaruh Akta Pendidikan 1961 terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, yaitu pendidikan untuk semua. Dalam video dokumenter ini akan dimulai dengan pendidikan pondok sebagai panduan membentuk nilai moral dan rohani dalam membentuk insan yang seimbang. Seterusnya, TVET sebagai inspirasi FPK dan FPG dan diakhiri dengan pengaruh Akta Pendidikan 1961 terhadap FPK dan FPG, yaitu pendidikan untuk semua. Pendidikan merupakan nadi kepada pembangunan sesebuah negara. Sistem pendidikan di negara kita telah melalui pelbagai perubahan. Sebelum merdeka, terdapat 7 perkembangan pendidikan yang telah berlaku di negara kita, yaitu sistem pendidikan pondok, sistem pendidikan vernakular, laporan Cheesman 1946, laporan Barnes 1950, laporan Fenwu 1951, ordinan pelajaran 1952, dan penyata Razak 1956. Selepas merdeka, Malaysia mengambil langkah besar dalam reformasi pendidikan, iaitu laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, laporan Aminuddin Baki 1964, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dan Akta Pendidikan 1996. Pendidikan pondok sebagai panduan pembentukan nilai moral dan rohani dalam membentuk insan yang seimbang, yaitu yang pertama adalah pembangunan holistik. Pendidikan pondok berakar umbi daripada tradisi pengajian agama Islam dan bertujuan membentuk individu yang seimbang dalam pelbagai aspek kehidupan, meliputi aspek rohani, moral, intelektual, dan jasmani. Pelajar dalam sistem pendidikan pondok tidak hanya mempelajari ilmu agama seperti tauhid, fikah, dan tafsir Al-Quran, tetapi juga dipupuk untuk mengembangkan kepribadian yang baik melalui latihan disiplin diri, ketaatan, serta amalan akhlak mulia. Prinsip pembangunan holistik ini selaras dengan falsafah yang diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan melahirkan insan yang seimbang, harmonis, dan mampu memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakat dan negara. FPK menggariskan bahawa pendidikan di Malaysia harus bertujuan untuk membentuk individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi intelektual, tetapi juga memiliki kemahiran sosial, sahsia yang mantap, dan kecergasan fizikal yang baik. Turut mengambil inspirasi daripada
pendidikan pondok dalam menekankan peranan guru sebagai pembimbing holistik. Guru tidak hanya dilihat sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk sahsiah dan pribadi pelajar secara menyeluruh. Dalam FPG, guru diharapkan memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar ke arah pengembangan potensi diri secara menyeluruh, merangkumi aspek intelektual, moral, sosial, dan rohani, supaya mereka dapat berperanan sebagai individu yang seimbang dan mampu mengharungi cabaran kehidupan dengan baik. Konsep pembangunan holistik ini menjadi elemen teras yang menyatukan pendidikan pondok, FPK dan FPG dalam usaha melahirkan warga negara yang seimbang, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Seterusnya adalah penekanan kepada akhlak dan moral. Pendidikan pondok sangat menitikberatkan aspek akhlak dan moral sebagai asas kepada pembinaan individu yang berkepribadian baik. Di pondok, pelajar diajar untuk mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan amanah dalam setiap tindakan mereka, yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada falsafah utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Pelajar pondok dilatih untuk menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama, di mana pembentukan akhlak mulia dianggap sama pentingnya dengan penguasaan ilmu agama. Pendekatan ini sangat selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan bahwa pendidikan di Malaysia perlu membentuk insan yang bukan sahaja cemerlang secara akademik, tetapi juga mempunyai nilai moral dan etika yang tinggi, mampu menjalankan tanggung jawab sosial, serta bertindak sebagai individu yang berintegriti dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, falsafah pendidikan guru turut mengambil inspirasi daripada pendekatan pendidikan pondok dengan menekankan peranan guru dalam memastikan nilai-nilai moral dan akhlak ini diterapkan kepada pelajar secara berkesan. FPG mengharapkan guru untuk menjadi teladan dalam aspek moral dan etika, di mana guru tidak hanya berperanan untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan sahsiah pelajar supaya mereka dapat menjadi individu yang beradab sopan dalam interaksi mereka dengan orang lain. Justru, penekanan terhadap pembinaan akhlak dan moral ini menunjukkan bagaimana FPK dan FPG dalam usaha melahirkan warga negara yang beretika, berakhlak baik, dan mampu memberikan sumbangan positif kepada masyarakat. Selanjutnya adalah peranan guru sebagai murabi. Dalam pendidikan pondok, guru dikenali sebagai murabi, yang bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan rohani kepada pelajar. Seorang murabi bertanggung jawab untuk memastikan pelajar tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki sahsiah yang baik, bersikap disiplin, dan mematuhi adab serta etika kehidupan. Konsep murabi ini memberi inspirasi besar kepada falsafah pendidikan guru yang mengharapkan guru dalam sistem pendidikan moden di Malaysia untuk memainkan peranan yang lebih luas daripada sekadar penyampai pengetahuan akademik. Guru-guru
di bawah FPG diharapkan menjadi pembimbing holistik yang membantu pelajar membina sahsiah, moral, serta kesadaran rohani mereka, sama seperti peranan murabi di pondok. Selain itu, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, peranan guru sebagai agen perubahan turut digariskan, di mana guru tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kecermelangan akademik pelajar, tetapi juga dalam membentuk kepribadian mereka agar selari dengan nilai-nilai moral yang baik. Guru diharapkan dapat membimbing pelajar menjadi individu yang berakhlak, berdisiplin, dan beretika, yang mana inspirasi konsep ini jelas datang daripada pendekatan pendidikan pondok. Oleh itu, peranan guru sebagai murabi dalam pendidikan pondok telah diadaptasi dalam FPK dan FPG, menunjukkan bagaimana pendekatan pendidikan tradisional ini masih relevan dan diaplikasikan dalam sistem pendidikan moden Malaysia untuk melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang secara intelektual, tetapi juga bermoral tinggi. Yang terakhir adalah pembentukan nilai sosial dan tanggung jawab. Pendidikan pondok sentiasa mengutamakan pembinaan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, integriti, hormat menghormati, serta amanah, di mana pelajar dididik untuk menjadi individu yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan menjaga keharmonian sosial. Pelajar pondok dilatih untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan mereka, di mana mereka digalakkan untuk berperanan sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai sosial ini kemudian diambil sebagai rujukan penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan kepentingan membentuk warga negara yang bertanggung jawab, berintegriti, serta mampu memberikan sumbangan bermakna kepada pembangunan negara. FPK menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk melahirkan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mampu memainkan peranan sosial mereka dengan baik dalam masyarakat. Selain itu, falsafah pendidikan guru turut memberi perhatian kepada peranan guru dalam membimbing pelajar untuk memahami dan menghayati nilai-nilai sosial ini. Guru diharapkan untuk membantu pelajar mengembangkan kesadaran sosial mereka, di mana mereka harus sadar akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelajar dilatih menjadi individu yang prihatin, bertanggung jawab, dan mampu memainkan peranan positif dalam masyarakat seperti yang diajar dalam sistem pendidikan pondok. Pembentukan nilai sosial ini menjadikan pendidikan pondok sebagai rujukan penting dalam membentuk matlamat FPK dan FPG, di mana kedua-dua falsafah ini bertujuan untuk melahirkan individu yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Sistem
sistem pendidikan, yaitu Akta Pendidikan 1961, mempunyai hubungan yang rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pendidikan untuk semua. Sebelum itu, Akta Pendidikan 1961 merupakan undang-undang pertama yang menyatukan sistem pendidikan di negara kita setelah kemerdekaan. Akta ini bertujuan untuk memperbaiki jurang pendidikan antara kaum, memastikan akses pendidikan yang lebih luas, serta membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Daripada akta ini, ianya ada menyatakan bahwa penyediaan akses pendidikan yang lebih luas kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang etnik atau sosioekonomi. Selain itu, ianya juga menyelaraskan sistem pendidikan untuk membentuk perpaduan nasional melalui bahasa pengantar utama, yaitu bahasa Melayu. Pertama sekali, falsafah pendidikan kebangsaan ada menggariskan hasrat untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Akses kepada pendidikan yang lebih luas melalui Akta Pendidikan 1961 adalah langkah pertama ke arah mencapai matlamat ini. Hal ini demikian karena ia memberi peluang kepada semua rakyat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Akta Pendidikan 1961 telah memperluaskan akses pendidikan kepada semua kanak-kanak. Hal ini termasuk mereka yang tinggal di luar bandar dan kawasan pedalaman. Hal ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ada menekankan pendidikan untuk semua dan memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mendapat peluang pendidikan. Dalam falsafah pendidikan guru, ada menyatakan guru yang berpekerti mulia. Dengan peningkatan akses kepada pendidikan, guru-guru perlu dilatih untuk menghadapi pelajar daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi dan budaya. Akta Pendidikan 1961 memberi mandat kepada kerajaan untuk melatih lebih ramai guru, khususnya untuk mengajar di kawasan luar bandar. Hal ini demikian telah mempengaruhi falsafah pendidikan guru dengan meletakkan keutamaan pada latihan guru yang mampu menyesuaikan pengajaran kepada pelbagai konteks pelajar. Selain itu, pendidikan untuk semua juga dapat dilihat apabila berlakunya pemantapan pendidikan bersepadu dan perpaduan nasional. Akta Pendidikan 1961 telah memulakan proses penyatuan sistem pendidikan di Indonesia dengan matlamat utama membina perpaduan nasional melalui satu sistem yang berasaskan pendidikan kebangsaan. Hal ini demikian selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keperluan untuk melahirkan rakyat yang seimbang dan harmonis serta bersatu melalui pendidikan. Pendidikan yang bersepadu diperkenalkan melalui Akta Pendidikan 1961 memperkuatkan dasar ini dengan mewujudkan interaksi antara pelajar berbagai kaum dan satu sistem pendidikan yang sama. Sebagai contoh, program-program integrasi yang dirancang di bawah falsafah ini seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan yaitu RIMUP mendapat sokongan daripada Akta Pendidikan 1961 yang menyatukan pelajar dalam satu sistem pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan guru, ada menyatakan bahwa guru memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Akta Pendidikan 1961 mewujudkan keperluan untuk guru yang mampu mengajar pelajar
daripada pelbagai kaum dan membentuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Hal ini memberi kesan kepada falsafah pendidikan guru, di mana guru-guru dilatih bukan hanya untuk mengajar kurikulum, tetapi juga untuk memainkan peranan dalam membentuk perpaduan nasional. Sebagai contoh, guru haruslah menekankan konsep perpaduan dan persefahaman antara pelajar yang berlatar belakang berbeza dalam proses pengajaran mereka. Pendidikan TVET. Hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG, terutamanya dalam konteks pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau lebih dikenali sebagai TVET. TVET merupakan satu komponen penting dalam pendidikan di Malaysia, khususnya dalam membentuk tenaga kerja yang mahir dan memenuhi keperluan ekonomi negara. Sebagai negara yang sedang menuju ke arah status negara maju, Malaysia amat menitik beratkan pendidikan yang selaras dengan perkembangan teknologi serta kemahiran industri. Oleh itu, hubungan antara TVET, FPK dan FPG menjadi penting untuk memastikan pembangunan model insan yang komprehensif. Pendidikan TVET sebagai inspirasi falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Laporan Cheesman. Seperti mana yang terdapat dalam aspek penting dalam laporan Cheesman, iaitu pendidikan vokasional hendaklah dilaksanakan sepenuhnya. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dirumuskan pada tahun 1988 bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Prinsip ini relevan dalam konteks TVET, di mana pendidikan vocational tidak hanya menumpukan kepada aspek teknikal, tetapi juga kepada pembangunan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. TVET berperanan bukan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja mahir, tetapi juga untuk melahirkan individu yang mampu berfikir secara kritikal, berintegriti, dan bertanggung jawab dalam profesi mereka. Ini selaras dengan matlamat FPK yang ingin membangunkan individu yang bukan saja cekap dari segi kemahiran, tetapi juga memiliki etika yang kokoh. Sebagai contoh, program-program TVET yang ditawarkan di institusi seperti Politeknik, College Community, dan Pusat Pelatihan Kemahiran ini menekankan kepada pembangunan holistik pelajar. Mereka bukan sahaja diajar kemahiran teknikal, tetapi juga diperkasa dengan kemahiran insania seperti komunikasi, kepimpinan, dan kerjasama berpasukan. Oleh itu, hubungan antara TVET dan FPK jelas dalam usaha Malaysia untuk membangunkan individu yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara secara menyeluruh, di mana pendidikan vokasional tidak terpisah dari matlamat pembangunan insan yang holistik. Seterusnya, falsafah pendidikan guru, FPG, dan TVET. Dalam FPG menekankan aspek guru berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan berjiwa patriotik yang semuanya penting dalam pendidikan TVET. Sebagai contoh, program-program TVET yang ditawarkan di institusi seperti Politeknik, College Community, dan Pusat Latihan Kemahiran ini menekankan kepada pembangunan holistik pelajar. Mereka bukan sahaja diajar kemahiran teknikal, tetapi juga diperkasa dengan kemahiran insania seperti komunikasi, kepimpinan, dan kerjasama berpasukan.
Sebagai contoh, TVET bukan sahaja memberi latihan untuk menguasai bidang teknikal, tetapi juga untuk memiliki kemahiran yang efektif. Mereka diajar cara mengadaptasi kurikulum dan strategi pengajaran agar relevan dengan keperluan industri dan pelajar. Ini termasuk penggunaan teknologi terkini selaras dengan perkembangan semasa. Di dalam TVET juga, guru-guru berperanan dalam membentuk sikap profesionalisme dan etika kerja yang tinggi dalam kalangan pelajar, yang mana ini penting untuk melahirkan pekerja yang berkualiti dan berdaya saing. Dengan kata lain, FPG memastikan bahawa guru-guru TVET bukan sekadar mengajar kemahiran, tetapi juga mendidik pelajar untuk menjadi individu yang seimbang dari segi intelek dan rohani yang sejajar dengan kehendak FPK dan FPG. Perkembangan TVET dalam pendidikan Malaysia. Sejak beberapa dekad kebelakangan ini, pendidikan TVET telah mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Malaysia memberi tumpuan yang lebih besar kepada TVET dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan Rancangan Malaysia ke-12. TVET dianggap sebagai laluan pendidikan yang utama untuk menyediakan model insan yang diperlukan dalam industri dan sektor ekonomi yang semakin berkembang. Antara inisiatif kerajaan ialah meningkatkan akses kepada pendidikan TVET, memperkenalkan kursus-kursus yang relevan dengan keperluan industri, dan memperkukuh kolaborasi dengan pihak swasta. TVET juga dilihat sebagai satu platform untuk menangani isu pengangguran di kalangan belia, di mana kemahiran teknikal yang diperoleh melalui TVET dapat meningkatkan keboleh pasaran graduan. Dalam konteks ini, hubungan antara perkembangan TVET, falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG menjadi sangat jelas, di mana FPK menetapkan prinsip asas dalam pendidikan, sementara FPG memastikan pelajar-pelajar TVET yang dilahirkan mampu belajar mengikut piawaian yang tinggi. Kedua-duanya menyumbang kepada pembangunan TVET yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran dan sasiah, sekaligus menyokong matlamat pembangunan negara secara holistik. Sebagai kesimpulan, hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia, khususnya TVET, dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG adalah saling berkait. FPK menetapkan matlamat holistik pendidikan, sementara FPG memastikan guru-guru TVET memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda yang berkualiti. Dengan adanya hubungan ini, pendidikan TVET di Malaysia bukan sahaja mampu melahirkan tenaga kerja yang mahir dan berkemahiran tinggi, tetapi juga individu yang seimbang dari segi intelek, emosi dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan Malaysia terus bergerak ke hadapan sebagai negara yang maju dan berdaya saing di peringkat global. Ini merupakan rujukan maklumat daripada video dokumentari kami. Sekian dan terima kasih.